Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada para penonton dan Dr. Nozalinda selaku pensyarah kelas Cultural Diversity. Nama saya Anis Dasha binti Muhammad Khairi, nombor metrik 262809. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan individu, iaitu buku yang dipilih untuk tugas individu ialah buku Bani Kodak Sampah daripada Dr. Rushaini. Okay, pertama sekali saya akan memperkenalkan penulis buku tersebut. Nama beliau Rushaini binti Ramli ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Rushaini lah. Beliau merupakan seorang pegawai perubatan Angkatan Tentera Malaysia yang telah berkhidmat selama 16 tahun. Selama ini beliau hanya memulakan berkongsi ilmu perubatan di laman sosial iaitu Facebook milik beliau, dan tetapi kemudiannya telah menyertai Medical Mythbuster Malaysia. Beliau juga terkenal dengan gaya penyampaian yang tidak konvensional dan tepat menusuk ke sasaran. Anda semua boleh lihat sendirilah laman Facebook beliau iaitu Dr. Rushaini Ramli. Untuk maklumat umum, dalam buku tersebut mengandungi lebih kurang 62 isi kandungan, tetapi pada hari ini saya hanya akan menceritakan tentang beberapa kandungan sahaja yang sering kita dengar, seperti KKM, seperti hologram Meditech, produk kecantikan dan juga produk kesihatan. Okay, yang pertama ni ialah hologram Meditech. Hologram Meditech ini akan ada di setiap produk yang telah diluluskan oleh KKM. Okay. Jadi adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk kita semak balik ada sama ada hologram itu sah ataupun tidak. Okey, bagaimana kita nak check? Okey, ciri-ciri yang patut ada dekat hologram tersebut ialah permukaan hologram kasar, ada lambang bunga raya, ada perkataan KKM daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga ada perkataan PBKD dan juga DCA. Seterusnya adalah nombor MAL. Setiap produk yang telah diluluskan oleh KKM akan diberikan hologram Meditech dan juga nombor ML untuk produk itu sendiri. Dan untuk maklumat semua, produk jenis ubat adalah wajib berdaftar di bawah KKM. Jadi untuk akan menjadi tanggungjawab pengguna sendiri, kita perlulah menyemak semula produk itu sama ada didaftarkan ataupun tidak di laman web npra.moh.gov.my. Dan dekat nombor ML ni akan disertakan 8 digit number dan juga diakhiri dengan beberapa huruf seperti A, X, T dan juga N. Berikut merupakan maksud di sebalik huruf A, X, T, N. Bagi produk yang diakhiri dengan huruf A merupakan ubat terkawal yang mengandungi racun berjadual dalam Akta Racun 1952 dan hanya diluluskan oleh doktor perubatan sahaja. Seterusnya, huruf X merupakan ubat bukan racun, produk tidak mengandungi racun berjadual, juga dikenali sebagai produk OTC. Seterusnya, T, ubat tradisional. Produk ini berasaskan herba, tidak mengandungi bahan aktif pharmaceutical. Dan N merupakan suplemen, produk ataupun dikenali sebagai produk nutrisi tambahan. Okey, nombor 2 ialah menurut Dr. Rushaini, produk kosmetik ini tidak pernah ada kelulusan KKM. Dan di setiap produk kosmetik ada mempunyai nombor NOT dan itu merupakan bukanlah kelulusan daripada KKM. Dan itu hanyalah notifikasi oleh pengasas produk kepada bahagian regulatory farmasi negara ataupun dikenali sebagai NPRA. Okey, menurut Dr. Rushaini sendiri terdapat lebih daripada 113 produk kosmetik beracun. Ini kerana produk-produk tersebut bukanlah hasil daripada uji kaji daripada KKM sendiri. Kemungkinan daripada bahan yang digunakan dalam produk tersebut telah dicampurkan dengan bahan terlarang, contohnya seperti mercury, retinol, hydroquinone, dan juga produk itu akan terus disita sekiranya terdapat barang-barang terlarang. Jadi kita sebagai pengguna perlulah bijak dalam mencari satu produk dan juga perlu mengkaji bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Seterusnya ialah testimoni rekaan sendiri. Kita sebagai seorang pengguna mesti akan tertarik apabila kita melihat satu produk itu ada testimoninya. Sebagai contohnya produk kecantikan, kita tengok sama ada produk itu berkesan ataupun tidak, produk itu harga dia berpatutan ataupun tidak.
Jadi di sini terdapat juga pengasas-pengasas ataupun founder-founder produk yang kurang bertanggungjawab apabila mereka sendiri yang membuat testimoni tersebut ke atas produk yang mereka keluarkan. Hal ini kerana mereka ingin menarik lebih ramai pelanggan untuk mempercayai produk yang mereka keluarkan. Ini adalah bertentangan lah dengan aspek keselamatan dan juga keberhasilan produk tersebut. Jadi menjadi tanggungjawab pengguna sendirilah untuk kita semak semula sama ada testimoni itu betul ataupun tidak. Ataupun untuk lebih langkah berjaga-jaga, kita janganlah senang-senang mempercayai ataupun terpedaya dengan produk-produk yang dikeluarkan sama sekali, ataupun walaupun produk tersebut ada feedback daripada customer. Dan yang terakhir sekali, topik yang saya kupaskan pada hari ini ialah makeup tiruan ataupun makeup palsu. Produk makeup tiruan ini memang banyak dijual di rata-rata di jalan, di pasar malam, dalam IG, di Facebook yang bermaharajalela, yang dijual oleh individu yang tidak bertanggungjawab, yang telah menciplak produk-produk terkenal international dan dijual pada harga yang murah. Seperti jenama yang selalu diciplak adalah MAC, NARS, Huda Beauty, Anastasia, Urban Decay dan juga Kylie. Dan untuk pengetahuan semua, Anastasia dan juga Kylie ni tidak dijual ataupun tidak dikomersialkan dalam negara kita dan hanya boleh dijual dan hanya boleh dibeli daripada luar negara. Jadi di sini kita sebagai pengguna janganlah kita tertipu dengan produk-produk yang dikatakan original. Dan berikut merupakan ciri-ciri makeup tiruan, dijual oleh pengedar bukan daripada pengedar yang rasmi. Harga yang tidak masuk akal, iaitu satu lipstick MAC yang tulen yang berharga RM68 dijual pada harga RM15. Dan juga rupa bekas ataupun pack makeup tiruan ini memang hampir sama, tetapi tekstur makeup itu lain. Kita boleh membuat perbandingan di antara produk makeup yang original dan juga produk makeup yang tiruan. Dan makeup tiruan ini adalah satu produk yang bahayalah sebab ianya bukan daripada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia kita sendiri dan kemungkinan mempunyai barang-barang terlarang yang akan menjejaskan kesihatan kita seperti mercury dan juga plumbum yang akan memberikan kesan sampingan, iaitu seperti sakit sendi, otot, sakit kepala dan juga boleh menyebabkan risiko keguguran sekiranya seseorang itu mengandung. Jadi kita boleh bercantik-cantik tapi perlu bijak juga dalam memilih produk yang kita gunakan. Okey, dapat saya simpulkan di sini secara kesimpulannya daripada apa yang buku yang telah saya baca, buku yang telah saya kaji, bahawa tak semua produk yang kita beli tu berkesan dan tak semua produk yang kita beli tu selamat digunakan. Kita di Malaysia ni terdapat ramai pakar-pakar dalam bidang perubatan, jadi kita perlulah menggunakan platform yang lebih tepat untuk kita mendapatkan kesihatan yang baik dan sebagainya. Dan sebagai pengguna yang bijak juga, kita perlulah mengkaji ataupun menyemak terlebih dahulu produk-produk yang sebelum kita beli. Contohnya, adakah dia mendapat kelulusan KKM, ada nombor MAL, ada hologram, Meditech dan sebagainya. Dan kita juga perlu menyemak isi kandungan di setiap produk yang dibeli. Sebab apa? Sebab dalam isi kandungan produk itu akan ada apa bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut yang akan memberikan efek kepada diri kita sendiri. Jadi nasihat saya di sini, boleh jadi cantik, boleh jadi sihat, tapi gunakanlah platform yang terbaik supaya kita selamat dan juga sihat sentiasa.